Assalamualaikum dan selamat malam. So, pada malam ini, malam yang mulia ini, kita akan mengadakan satu forum perbincangan mengenai dua topik utama iaitu peranan keperluan undang-undang OSH dalam pengurusan perniagaan dan yang kedua adalah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia dan ciri khasnya. Bersama saya pada hari ini adalah panel kita yang pertama Muhammad Arif Asfar dan yang kedua ialah Muhammad Firdaus Hashim. Saya selaku host pada hari ini, nama saya Muhammad Daniel Hakimi. So saya akan mulakan perbincangan kita lah. Okey, boleh. Baik, boleh. Sana semua okey? Sihat? Boleh. Ya, sihat dah. Alhamdulillah sihat. Okay, so yang kita tahu pelaksanaan Occupational Safety and Health iaitu OSH ini yang berkesan akan membantu pembentukan tingkah laku keselamatan yang baik kerana pelaksanaan OSH memerlukan majikan untuk memenuhi keperluan keselamatan pekerja dan pekerja mempunyai beberapa tanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri. Setakat yang kita tahu, pelaksanaan Occupational Safety and Health atau dikenali sebagai OSH yang berkesan akan membantu pembentukan tingkah laku keselamatan yang baik kerana pelaksanaan OSH memerlukan majikan untuk memenuhi keperluan keselamatan pekerja dan pekerja mempunyai beberapa tanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri. Kemalangan di tempat kerja melibatkan kos kewangan kerana syarikat membayar pampasan kepada pekerja yang terlibat dalam kemalangan di tempat kerja. Jumlahnya tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini dan ini menghabiskan banyak wang untuk ekonomi yang sebaliknya dapat digunakan untuk tujuan produktif lain seperti pelaburan dalam teknologi baru untuk meningkatkan produksi. Yang penting, kemalangan ini juga akan menyebabkan kehilangan bakat dan menyebabkan syarikat menguruskan bakat yang hilang akibat kemalangan. Peranan syarat undang-undang OSH dalam pengurusan perniagaan mengandung unsur-unsur utama kebijakan, pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan, penilaian dan tindakan untuk perbaikan. So, untuk perbincangan yang pertama saya nak tanya satu soalan kepada panel kita Haris Asfar. Apakah polisi dalam Occupational Safety and Health dalam pengurusan perniagaan? Baik, terima kasih Hakimi Musa, moderator kita pada malam ini untuk e-forum kita pada hari ini. Jadi polisi dalam peranan OSHA ni adalah termasuk aktiviti yang berkaitan dengan pengembangan penyataan dasar OSH organisasi OSHA sendiri dan struktur dan amalan yang menjamin penyertaan pekerja yang aktif dan bermakna dalam pengaturan OSH. Dasar OSH yang dirumuskan dengan baik membentuk asas bagi objektif dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dasar ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dan juga sehubungan dengan langkah-langkah ini dengan objektif organisasi lain seperti kualiti atau dasar persekitaran. Polisi OSH adalah dokumen bertulis yang menyatakan komitmen organisasi terhadap kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Ini adalah landasan bagi usaha yang dilakukan untuk menyediakan persekitaran kerja yang sesuai. Polisi harus mempengaruhi semua aktiviti termasuk pemilihan orang, peralatan dan bahan, cara kerja dilakukan dan bagaimana untuk merancang dan menyediakan barang dan perkhidmatan. Itulah satu peranan Terima kasih dalam penjelasan yang sangat mantap. So, seterusnya panel kita Firdaus Hashim. Ya, saya. Okay, saya ingin bertanya, apakah perorganisasian dalam OSH? Okey. Berdasarkan pengorganisasian, elemen kedua dalam OSHMS adalah bertujuan untuk mengatur dan elemen-elemen ini dijalankan bagi menangani pembentukan tanggungjawab, struktur, sistem latihan
definisi kompetensi, amalan dokumentasi dan sistem komunikasi. Peranan ini bertanggungjawab dan kebebasan semua pekerja yang menjalankan tugas merupakan sebahagian daripada OSMHIS harus ditentukan, didokumentasikan dan disampaikan kepada pekerja masing-masing dengan jelas. Perkara ini dapat dijelaskan dalam perihal kerja, manual dan prosedur. Pemilikan eksekutif dan kebertanggungjawaban prestasi OSH adalah ciri yang sangat penting di mana majikan dipertanggungjawabkan secara langsung untuk setiap aspek OSH yang diprogramkan. Sebagai contoh, antisipasi pengiktirafan, penilaian dan pengendalian bahawa OSH, pengurusan dan pekerja harus menunjukkan kecekapan untuk menjalankan atau mengawasi kerja dengan selamat dan teliti. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui gabungan pendidikan, pensijilan pengalaman dan latihan dalam industri. Okay, terima kasih kepada panel Firdaus Hashim. Okay, seterusnya, apakah perancangan dan pelaksanaan oleh OSH? Baik. Izinkan saya menjawab Okay. soalan ni. Okay. Okey. Jadi perancangan dan pelaksanaan dalam apa? OSH ni adalah menangani aktiviti yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip yang dinyatakan dalam pernyataan dasar OSH. Aktiviti-aktiviti ini merangkumi penilaian awal pengaturan OSH yang kemudian menyokong fungsi perancangan, pengembangan dan pelaksanaan sistem yang sebenarnya. Tinjauan awal tempat kerja adalah untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk melakukan analisis asas atau jurang oleh majikan dengan bantuan orang yang kompeten dalam berunding dengan pekerja atau wakilnya. Organisasi dengan OSHMS yang mampan mungkin mendapati bahawa mereka sudah mempunyai kebanyakan jika tidak semua jenis maklumat. Buat objektif yang merupakan aktiviti khusus dapat diukur dan terikat dengan waktu yang dikembangkan oleh majikan untuk tujuan memperbaiki keadaan kerja. Objektif yang jelas boleh membawa kepada tujuan yang dapat diukur dan membolehkan organisasi menentukan apakah keberkesanannya dalam mencapai tujuan tersebut, sama ada berkesan ataupun tidak. Sebagai contoh, mendirikan tempat kerja yang mengakibatkan kejadian dan kecederaan sebanyak 10% setiap tahun adalah satu target yang target yang paling rendah untuk dicapai. Jadi perancangan dan pelaksanaan meliputi pengenalpastian bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko haruslah dilakukan oleh OSH. Okay, berdasarkan penerangan oleh panel Haris, kita dapat simpulkan bahawa OSH, perancangan oleh OSH dan pelaksanaan oleh OSH sangat sistematik dan tulus. So, seterusnya panel Firdaus, bolehkah anda jelaskan penilaian menangani fungsi yang berkaitan dengan mengukur prestasi sistem pengurusan? Okey. Boleh. Okey. Untuk penilaian menangani fungsi-fungsi yang berkaitan dengan mengukur prestasi sistem pengurusan, ini melibatkan pengembangan protokol pemantauan dan pengukuran prestasi, amalan penyiasatan untuk kemalangan, kaedah audit dan pengaturan tinjauan pengurusan. Pemantauan dan pengukuran prestasi penting dalam menguruskan masalah OSH dalam organisasi tertentu. Mereka memberikan maklum balas mengenai apa yang terjadi sehingga kita dapat membentuk tindakan yang sesuai untuk mendakapi keadaan yang berubah. Mereka memberikan maklumat mengenai apa yang terjadi di sekitar kita, seberapa baik kita lakukan. Apa yang telah terjadi sejauh ini, mereka memberi amaran mengenai masalah atau bahaya yang akan berlaku yang mungkin perlu kita ambil tindakan segera untuk mengelakkannya. Semua kematian, kecederaan, kecacatan kesihatan yang buruk, penyakit dan nyaris yang berkaitan dengan pekerjaan harus diberitahu kepada pihak atasan atau pihak berkuasa yang relevan sesuai dengan undang-undang negara agar dia dapat disiasat oleh organisasi tersebut. Program dan prosedur audit harus dikembangkan
yang meliputi penentukan kriteria kompetensi, program dan prosedur auditor, skop audit, metodologi audit dan pelaporan. Audit harus mengenal pasti objektif, kriteria audit dan merangkumi semua bidang dan aktiviti dalam skop OSHMS. Tinjauan pengurusan harus dilakukan oleh pihak atasan dan pengurusan kanan secara berkala setiap suku tahun, setengah tahun atau tahunan, dan boleh dilakukan dengan penemuan atau cara komunikasi lain. Ulasan pengurusan separa mengenai prestasi OSH dapat dilakukan pada selang waktu yang lebih kerap. Ulasan yang berbeza mungkin menyentuh elemen yang berbeza dari keseluruhan tinjauan pengurusan. Terima kasih. Terima kasih Firdaus. So, apakah tindakan untuk penambahbaikan bagi menangani masalah yang berlaku ketika ini oleh OSH? Cik Aris Asfar. Baik, terima kasih kerana tujukan soalan ini kepada saya. Jadi, tindakan untuk penambahbaikan dan menangani masalah dari segi OSH adalah yang berkaitan dengan tindakan pencegahan atau pembetulan dan peningkatan berterusan dengan maklumat yang diperoleh dari pemantauan dan pengukuran prestasi, penyelidikan, audit dan tinjauan. Tindakan pencegahan atau pembetulan dan penambahbaikan berterusan dapat diambil. Organisasi harus mempunyai prosedur yang berkesan untuk tindakan pencegahan dan pembetulan yang dihasilkan dari pemantauan dan pengukuran prestasi OSHMS, audit OSHMS dan tinjauan pengurusan. Pengaturan ini harus merangkumi mengenal pasti dan menganalisis punca-punca ketidaksesuaian dengan undang-undang dan perundangan nasional yang relevan atau mengikut keperluan OSHMS. Mengkaji masalah yang berpotensi dan memutuskan langkah awal kawalan yang sesuai untuk menghentikan masalah daripada berlaku. Apabila langkah pencegahan dan kawalan tidak mencukupi, maka langkah kawalan baru harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah tindak balas dan masa tindakan yang sesuai dengan sifat dan skala ketidaksesuaian dan risiko OSH. Dan yang keempat adalah perlu dilengkapkan dan didokumentasikan. Proses keselamatan dan kesihatan dan prestasi organisasi harus dibandingkan dengan yang lain sebagai penanda aras untuk meningkatkan prestasi organisasi OSH. Terima kasih. Satu tindakan yang amat benar dari OSH dapat lihat. So, secara ringkasnya, peranan secara undang-undang OSH dalam pengurusan perniagaan adalah melaksanakan OSH yang merangkumi aspek-aspek seperti menilai ketersediaan kebijakan OSH organisasi, kepimpinan, keselamatan, majikan, penyediaan dan akses mudah pelatihan keselamatan, sistem dan pengurusan dokumentasi, persiapan kecemasan dan pengaturan tidak balas, pelantikan atau ketersediaan pegawai keselamatan, rekod penilaian risiko dan penyediaan persekitaran kerja yang kondusif untuk mengembangkan keselamatan kerja di tempat kerja. Sebelum saya akhiri topik kita yang pertama, saya ingin bertanya soalan yang terakhir. Bagaimana pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSH dapat membantu pertumbuhan ekonomi? Okay, terima kasih kepada hos Hakim Musa. Berdasarkan daripada soalan yang 7, pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSH yang berkesan dapat mengurangkan kemalangan sehingga mengurangkan pampasan yang perlu dibayar. Kajian pada tahun 2005 telah mendapati bahawa langkah keselamatan yang diambil di tempat kerja boleh menyebabkan keselamatan lebih baik prestasi. Dan pada tahun 1999 juga menekankan bahawa keselamatan sebagai sebahagian daripada pekerjaan yang mahir prestasi untuk menghasilkan pulangan yang lebih tinggi dengan mengurangkan kos yang dikeluarkan untuk membayar pampasan. Penting bagi PKS untuk menyedari pentingnya OSHA sekiranya keselamatan dan masalah dan risiko kesihatan di persekitaran kerja dikurangkan, ekonomi negara daya saing akhirnya akan bertambah baik dan maju demi negara. Okey, terima kasih.
Terima kasih kepada Penel Firdaus. Satu penjelasan yang amat padat yang diberikan oleh beliau. So, tamatlah topik kita untuk topik yang pertama. Kita akan bergerak pada topik kita yang kedua, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia dan ciri khasnya. Sebagai pengenalan, kerangka perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Struktur perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia diatur oleh perlembagaan. Perundangan utama atau keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994, OSHA 1994, Akta Kilang dan Mesin 1997 dalam kurungan FMA 1967 dan Akta Petroleum dalam kurungan langkah-langkah keselamatan 1984. Artikel ini akan memberi tumpuan kepada perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan kemalangan pekerjaan di Malaysia. So, untuk panel kita, Encik Haris Asfar, sila jelaskan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dalam kurungan OSHA. Baik, terima kasih Hakimi Musa, moderator kita. Jadi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 iaitu dikenal sebagai OSHA 1994 dibuat dengan mempertimbangkan fakta bahawa FMA 1967 yang menyediakan kawalan kilang hanya meliputi sektor seperti pembuatan, perlombongan, penggalian dan pembinaan. Para pekerja yang dilindungi oleh FMA 1967 hanya terdiri dari 24% dari total daripada keseluruhan tenaga manusia negara. Sementara OSHA 1994 merangkumi 90% dari keseluruhan tenaga manusia negara. Objektif OSHA 1994 adalah yang pertama untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan orang di tempat kerja daripada risiko keselamatan atau kesihatan yang timbul dari aktiviti orang di tempat kerja. Baik, yang kedua adalah untuk mempromosikan persekitaran pekerjaan bagi orang di tempat kerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Yang terakhir sekali adalah untuk menyediakan cara-cara di mana undang-undang keselamatan dan kesihatan kerja yang terkait dapat secara progresif diganti dengan sistem peraturan dan kod praktik industri yang dipersetujui yang beroperasi bersama dengan ketentuan undang-undang. Ini yang dirancang untuk menjaga atau meningkatkan standard keselamatan dan kesihatan negara. Itulah dia Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 OSHA. Terima kasih. Berdasarkan penerangan oleh Adik Asfar, terdapat 3 objektif OSHA 1994. Dan seterusnya jika tadi ialah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 OSHA, bagaimana pula Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dalam kurungan Akta 514. Firdaus, boleh jelaskan? Okey, terima kasih. Okey, kita dapat lihat diterangkan oleh panel Haris Asfar tadi ialah Akta OSHA 1994. Okey, ini adalah Akta 514 yang di mana Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Akta 514, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan menyediakan kerangka perundangan untuk mempromosikan dan merangsang untuk mendorong standard keselamatan dan kesihatan yang tinggi di tempat kerja. Akta 514 ini mengandungi pernyataan yang jelas bahawa tanggungjawab untuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja dibahagi antara majikan dan pekerja, kerana majikan adalah orang yang menyediakan persekitaran kerja yang menimbulkan bahaya tempat kerja dan pekerja adalah orang yang harus bekerja dengan situasi tersebut. Pendekatan pengaturan diri memerlukan majikan untuk mewujudkan organisasi dan prestasi keselamatan yang berkesan melalui skema peraturan diri yang dirancang untuk disesuaikan dengan industri atau sesebuah organisasi tersebut. Oleh itu, mesti ada perundingan antara majikan, pekerja dan kerajaan untuk membincangkan sebarang masalah
mengenai keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Dan ini memerlukan kerjasama antara majikan dan pekerja untuk menjaga dan meningkatkan kualiti keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Okay, so di sini terdapat bukan bahawa Akta 514 lebih memfokuskan kerangka perundangan untuk mempromosikan, merangsang dan mendorong standard keselamatan dan kesihatan yang tinggi di tempat kerja. So, secara ringkasnya, Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengesahkan Convention ILO C155 dengan keselamatan pekerjaan dan Health Convention 1981. Konvensyen mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan persekitaran kerja. Konvensyen C155 terpakai untuk semua cabang ekonomi aktiviti kepada semua pekerja di cabang ekonomi aktiviti yang diliputi. Sementara proses meratifikasikan Konvensyen C155 sedang berlangsung, Malaysia terus maju usaha transformasi dan pelaksanaan strategi melalui Pelan Induk OSH-nya 2020 dan jalan ke hadapan untuk penyamakan keselamatan pekerjaan yang dikemas kini dan Health Act dalam kurungan OSHA 1994 sebagai dasar negara untuk OSH. Okay, setakat di sini saja kita punya perbincangan mengenai Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan ciri khasnya. So, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua panel kita iaitu Encik Muhammad Haris Asfar dan Encik Firdaus Hashim kerana sudi untuk menyertai forum kita pada hari ini. So, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya. Semoga Terima kasih juga kita kerana menjemput jumpa kami. lagi. Terima kasih kerana Okay, menjemput saya. cantik. So, stay safe lah.